Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan GMGF 2014, iaitu berkenaan dengan um, SDG 8, iaitu uh, Matlamat Pembangunan Mapan yang ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam Malaysia pasca COVID-19. Baik, um, seperti yang kita maklum, uh, salah satu daripada 17 matlamat pembangunan ekonomi mapan yang diwujudkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015 ialah matlamat pembangunan mapan yang ke-8, iaitu pekerjaan baik dan kemajuan ekonomi. Ia termasuk pertumbuhan ekonomi yang mapan, inklusif dan berdaya, pekerjaan penuh dan produktif, serta kerja yang layak untuk semua. SDG 8 ini merangkumi sejumlah 12 sasaran yang dicapai menjelang tahun 2030. Sasaran tersebut dibahagikan kepada sasaran untuk tahun 2020 dan untuk 2030. Sasaran hasil ialah 10 yang pertama pada tahun 2020, antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang mapan, mempelbagaikan, berinovasi dan menaik taraf untuk produktiviti ekonomi. Yang kedua, menggalakkan dasar untuk menyokong penciptaan pekerjaan dan mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kecekapan sumber dalam menggunakan pengeluaran dan juga penggunaan. Yang keempat, pekerjaan penuh dan kerja yang layak dengan kesamarataan gaji. Yang kelima, menggalakkan pekerjaan belia, pendidikan dan latihan. Yang keenam, menamatkan penghambaan moden, iaitu pemerdagangan dan buruh kanak-kanak. Yang ketujuh, melindungi hak pekerja dan menggalakkan persekitaran kerja yang selamat. Yang kelapan, pekerjaan penuh dan kerja yang layak dengan uh, kesamarataan gaji. Yang kesembilan, meningkatkan bantuan untuk sokongan perdagangan. Dan yang kesepuluh, mewujudkan rancangan global untuk pekerjaan muda. Walaupun peningkatan produktiviti buruh dan isu pengangguran, ekonomi global berkembang pada kadar yang lebih perlahan berbanding tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemik COVID-19, ia telah diganggu dengan teruk dan pantas oleh wabak itu dan ianya menyebabkan kemelesetan global. Namun pada suku 2020, jumlah jam yang diramalkan untuk bekerja berkurangan sehingga 10.5% ataupun 305 juta pekerja sepenuh masa akibat kejutan luar biasa kepada pasaran buruh global. Baik, gambaran besar SDG 8 Malaysia ataupun um, matlamat pembangunan mapan yang ke-8 di Malaysia adalah seperti yang kita maklum, gelombang COVID yang berlaku ini bukan sahaja memberi kesan kepada Malaysia, malah seluruh dunia. Jadi oleh hal yang demikian, berlaku penurunan dalam pertumbuhan GDP pada tahun tersebut dan menyebabkan masalah ekonomi global. Namun demikian, Malaysia antara yang mencapai kemajuan yang ketara ke arah normalisasi melalui pengurusan penyakit yang cekap dan vaksinisasi yang cepat sekitar 80% menjelang akhir tahun 2021 dan pertengahan tahun 2020. Dan di bawah Pelan Pemulihan Nasional NRP, dasar berubah pada strategi berasaskan bukti secara beransur-ansur untuk liberalisasi sosial dan ekonomi. Baik, keutamaan pemulihan ekonomi untuk tahun 2021 dan 2022 berdasarkan yang telah disebutkan, Malaysia memberi tumpuan kepada kedua-dua sasaran pembangunan jangka pendek dan keperluan untuk kembali kepada matlamat jangka panjang apabila ia pulih daripada wabak itu. Pasukan negara-negara bangsa-bangsa bersatu yang terdiri daripada 21 agensi UNCT menggariskan sumbangannya kepada matlamat ini pada tahun 2021
dan ia menyenaraikan persiapan yang dibuat oleh agensi PBB untuk tahun 2022. Jadi, berdasarkan pembangunan GDP dalam tahun 2021, 3.1% pertumbuhan GDP naik di Malaysia, hampir kepada high income status. Namun demikian, unemployment improve, kadar pengangguran semakin berkurangan, namun demikian masih berada di tahap yang tinggi, iaitu sekitar 4.3%. Baik, Malaysia pada tahun 2021, perancangan dan pengatur caraan pengurusan PBB. Jadi penyelarasan residen PBB dan yang terdiri daripada 21 agensi PBB yang menyokong Malaysia berfungsi dalam rangka kerja kerjasama pembangunan lestari pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang luas untuk mengarahkan operasi pengaturcaraan sepanjang 5 tahun antara 2021 dan 2025. Selaras dengan pembaharuan PBB Global 2019, matlamat yang digariskan dalam perancangan agensi dan dokumen pengaturcaraan adalah disediakan oleh rangka kerja ini. Pada tahun 2020, UNSDCF telah selesai. UNSDCF telah secara de facto merangka dan mengarahkan aktiviti PBB di Malaysia semasa ia masih disahkan secara rasmi. Pada tahun sebelumnya, UNCT membangunkan pelan tindak balas sosioekonomi untuk COVID-19 SERP yang mengiktiraf kelebihan daya saing teras PBB dan berusaha untuk menyokong, menambah dan melengkapkan aktiviti kerajaan Malaysia. Yang ia mempunyai 18 hingga 24 bulan tempoh program dan mengarahkan serta memotivasikan bantuan PBB untuk bertindak balas terhadap wabak. Pada penghujung Oktober 2021, latihan kemaskini SERP telah dijalankan dan menghasilkan analisis situasi dan pengesyoran baharu untuk idea pengaturcaraan. Hasil utama untuk 2021, ada beberapa hasil utama yang dijangkakan ataupun fokuskan pada tahun 2021 dan pada tahun-tahun yang berikutnya, iaitu yang pertama, enabling Malaysia to bring the pandemic to end, ataupun membolehkan Malaysia menamatkan wabak pandemik. Yang kedua, helping to protect and empower the vulnerable during the recovery, membantu melindungi dan memperkasakan mereka yang terdedah semasa pemulihan. Yang ketiga, promoting building back better for all, membantu Malaysia membina semula dengan lebih baik untuk semua. Yang keempat, from Malaysia to the world, halting COVID-19 and ensuring a lasting global recovery. Dari Malaysia ke dunia, menghentikan COVID-19 dan memastikan pemulihan global yang berkekalan. Dan hasil utama yang terakhir, standing by Singapore and Brunei Darussalam as they help and recover from the pandemic. Berdiri bersama dengan Singapura dan juga Brunei Darussalam ketika mereka berhenti dan pulih daripada wabak itu. Baik. Untuk hasil utama yang pertama, iaitu membolehkan Malaysia menamatkan wabak pandemik, tindak balas kesihatan Malaysia yang sangat berkesan, termasuk program pemvaksinasian yang besar-besaran, operasi pengesanan yang kukuh dan rawatan yang ditingkatkan untuk individu yang terjejas, telah menjadi kunci untuk membendung wabak secara berkesan pada tahun 2021 dan juga pada tahun 2022. Jadi bagi memperluaskan inisiatif kesihatan awam Malaysia dan mencapai tahap imuniti kumpulan daripada liputan, agensi PBB telah menyokong dan memudahkan pendekatan ini dengan menyediakan nasihat teknikal peringkat tinggi dan input pada peringkat sistematik dan secara operasi dengan menyokong komunikasi digital masa dan vaksinisasi kumpulan yang sukar dijangkau. Dan seterusnya untuk hasil yang kedua, hasil utama yang kedua, membantu melindungi dan memperkasakan mereka yang terdedah semasa pemulihan. Wabak ini terus menjejaskan kehidupan ekonomi dan sosial dengan ketara pada tahun 2021 juga pada tahun 2022. Agensi PBB cuba untuk menangani cabaran dasar serta sebarang jurang
dan menyediakan terus kepada komuniti yang terdedah dan kurang bernasib baik yang kerap bekerja langsung dengan kerajaan. Memandangkan pemulihan semakin mendapat daya tarikan, aliran kerja ini menjadi lebih penting apabila PBB berusaha untuk memastikan tiada kumpulan yang terlepas daripada kelebihan, melonggarkan sekatan perjalanan dan peningkatan aktiviti ekonomi. Untuk hasil yang ketiga adalah membantu Malaysia membangun semula dengan lebih baik untuk semua. Apabila pemulihan semakin pantas dan sekatan sosial serta pergerakan ditarik balik, PBB melihat kepada jangka panjang dan bagaimana agensi boleh membantu Malaysia menangani cabaran pembangunan yang sedia ada dan membina semula dengan lebih baik untuk manfaat semua orang yang tinggal di Malaysia khususnya. Juga persekitaran yang kaya dan pelbagai. Usaha dan campur tangan selari dengan orientasi strategi kerajaan yang diperbaharui dengan penerbitan RMK 12, penyampaian Semakan Nasional Sukarela BNR 2021 dan penyerahan Malaysia pada COP 26. Untuk hasil utama yang keempat, iaitu dari Malaysia ke dunia, menghentikan COVID-19 dan memastikan pemulihan global yang berkekalan. Vaksinasi secara besar-besaran telah diberdaya dan ianya membantu mengurangkan kadar jangkitan di negara membangun. WFP UNHRD menghantar PPE ke 172 buah negara bagi pihak WHO pada suku tahun yang pertama 2021, menggabungkan dan menghantar barangan perubatan ke Timur Leste dan bersama-sama UNDP. Jadi usaha untuk menghentikan COVID ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di negeri-negeri ataupun negara-negara di sekitarnya dengan kerjasama Malaysia dan juga PBB. Dan WFP UNHRD juga menyokong tindak balas kecemasan rakan kongsinya bukan sahaja di rantau Asia Pasifik, tetapi juga ke Afrika dan Amerika Latin, menjangkau lebih 24 negara untuk menyokong usaha global untuk menamatkan wabak itu. Untuk hasil utama yang kelima, berdiri bersama Singapura dan Brunei Darussalam ketika mereka berhenti dan pulih daripada wabak ini. Di Brunei, UNICEF membantu mendapatkan 100,000 ujian antigen pantas dan 117,560 topeng muka N95 untuk membendung peningkatan jangkitan. Begitu juga di Singapura, UN Habitat memanfaatkan kapasiti teras negara kota itu di peringkat antarabangsa untuk menyampaikan program tadbir urus bandar pemimpin bersama dan program tadbir urus bandar lanjutan sidang kemuncak bandar dunia. Jadi kita bersama-sama dalam menangani COVID untuk meningkatkan ekonomi kita bersama-sama di rantau Asia Tenggara ini khususnya. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, maka PBB telah menganjurkan untuk berada bersama Singapura dan Brunei Darussalam terlebih dahulu sebelum bersama dengan negara-negara serantau yang lain. Baik. Membina perkongsian dan membiayai pemulihan dan penyampaian SDG 8. Perkara utama untuk menamatkan wabak dan membolehkan pemulihan adalah keperluan untuk memastikan sumber pembangunan tersedia. Ini adalah dalam jangka pendek untuk membolehkan peluang dan untuk melindungi keperluan asas, dan juga jangka panjang untuk menyampaikan ekonomi yang inklusif, perkhidmatan awam yang lebih kukuh dan persekitaran yang lebih mapan. Sepanjang 2021, ini merupakan keutamaan utama PBB. Usaha termasuk penglibatan dalam pelbagai proses dan kerajaan, kajian nasional sukarela, perundingan belanjawan negara dan pembangunan RMK 12. Secara ketara, kerajaan dalam setiap proses dasar ini memperbaharui komitmennya kepada SDG dan berusaha untuk menghubungkan dasar negara dengan agenda 2030 untuk pembangunan mapan. Sekitar 1.1 bilion iaitu USD 261 juta peruntukan untuk membolehkan peluang melalui latihan diperluaskan dan telah mengekalkan bantuan sosial. Dan RMK 12 menyusun tema SDG teras rangkuman sosio-ekonomi dan kelestarian alam sekitar.
Di samping itu, pada COP26, kerajaan mengukuhkan komitmennya terhadap pengurangan pelepasan dan agenda baru mengenai penyesuaian. Juga terutama yang patut diberi perhatian dan tambahan kepada sumbangan dana trust, iaitu grant of Malaysian ringgit 284,000, pemberian 284,000 kepada UNICEF untuk sumber tetap global dan peruntukan 20 juta, iaitu bersamaan dengan USD 5 juta kepada dana My SDG yang akan digunakan pada tahun 2022. Jadi menyelesaikan cabaran penyumbaran adalah penting untuk melaksanakan SDG, khususnya SDG 8 yang kita bincangkan pada kali ini. Pasukan negara PBB bekerja sebagai satu pasukan. 8 agensi permastautinan dan 13 bukan permastautinan PBB untuk Malaysia beroperasi dalam UNSDCF ataupun pasukan negara-negara PBB di bawah penyelarasan keseluruhan penyelarasan residen kebersamaan dalam tujuan dan tindakan diperkukuhkan melalui tadbir urus UNSCDF dan struktur institusi. Ini termasuk perkongsian sebagai kumpulan hasil payung 4 yang lain mencerminkan keutamaan SDG, iaitu rakyat, planet, kemakmuran dan keamanan. Serta jantina sebagai keutamaan silang. UNCT juga dimetrikkan kepada kerajaan melalui jawatan kuasa pemandu dan kepada CSO dan sektor perniagaan melalui kumpulan pelaporan yang berasingan. Dan pembelajaran dan penambahbaikan dalam proses ini adalah penilaian persekitaran operasi dan pelajaran kekal sebagai pusat kepada misi PBB di Malaysia memandangkan tekanan COVID-19 yang berterusan, yakni turun naik di luaran dan juga dalaman. Jadi perkara pembelajaran itu termasuk yang pertama, keperluan untuk bertindak balas dengan cepat dan membina kepada acara dan keutamaan rasmi COVID-19. Ini termasuk menyokong tidak balas pihak berkuasa negara terhadap perubahan dalam profil dan corak penyakit dan melibatkan diri secara positif dalam dialog dasar mengenai pembukaan sosial dan ekonomi. Yang kedua, mengkonfigurasikan reconfiguring office and field working modalities as merit, mengkonfigurasikan semula modaliti kerja pejabat dan lapangan mengikut merit. Ini termasuk pelonggaran progresif kekayaan operasi dan membolehkan vaksinisasi penuh kaki tangan dan konfigurasi semula amalan kerja selaras dengan panduan korporat negara dan PBB. Kemudian yang ketiga, leaving no one behind must be central to the United Nations mission, but this require analysis to identify all of those who are at risk. Tidak meninggalkan sesiapa pun menjadi pusat kepada misi PBB, tapi ini memerlukan analisis untuk mengenal pasti semua mereka yang berisiko. Walaupun ini jelas termasuk golongan miskin dan terpinggir, terutamanya pendatang dan pelarian di Malaysia, kumpulan lain yang bukan tradisi berisiko juga telah terjejas teruk, terutama pekerja dalam aktiviti yang terjejas teruk seperti pelancongan dan sebagainya. Dan mereka dalam sektor yang tidak formal. Dan yang keempat, pembelajaran dan penambahbaikan, the need to tilt United Nations delivery to the recovery effort and to re-engage with Malaysians longer-term development challenges. Keperluan untuk mencondongkan penyampaian PBB kepada usaha pemulihan dan untuk terlibat semula dengan cabaran pembangunan jangka panjang Malaysia. Memandangkan krisis kesihatan telah mula reda, kerajaan dan sistem pembangunan PBB telah mengalihkan strategi kepada laluan endemicitas ataupun endemik, dan dengan itu membina semula dengan lebih baik untuk jangka panjang. Seterusnya adalah menggerakkan sumber untuk Malaysia. Secara keseluruhan gambarannya adalah pada tahun 2021, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyampaikan sejumlah 37.6 juta USD sebagai sokongan kepada Malaysia, dan 56% daripada jumlah yang disasarkan dan 80% daripada jumlah yang dianggarkan. Walaupun sedikit menurun pada nilai 2020, ia kekal sebagai hasil yang kukuh memandangkan tekanan operasi berterusan yang dikenakan oleh wabak pada waktu itu. 9 daripada 16 agensi pelapor mencapai kadar penghantaran melebihi 95% daripada belanjawan mereka. 4 agensi terbesar IOM, UNDP, UNICEF dan UNHCR bersama-sama terus menyumbang 79% daripada jumlah penghantaran.
untuk menggerakkan sumber untuk Malaysia dalam mobilisasi sumber, agensi menggerakkan sekitar USD 16.4 juta ataupun 68.9 juta ringgit Malaysia daripada penderma luar negara pada tahun 2021, yang mana penderma paling besar adalah Amerika Syarikat, kira-kira 40% daripada jumlah keseluruhan. Perkongsian kos oleh kerajaan Malaysia sekitar 6% juga besar. Sumber pusat PBB, iaitu dana teras dan menegak, terus membentuk kira-kira separuh daripada jumlah perbelanjaan sumber menjadi lebih pelbagai pada tahun 2021, menggariskan asas sumber PBB yang semakin kukuh dan juga pelbagai. Terdapat juga daripada unit EU, UK, daripada Australia, daripada sumber daripada Canada, New Zealand, Japan, Norway, Qatar, Sweden, Germany, ada United Nations Fund, and miscellaneous and core. Baik, menghubungkan semula dengan cabaran pembangunan jangka panjang Malaysia. Sepanjang 2021, PBB beroperasi dengan UNSDCF ataupun pasukan negara-negara PBB sebagai rangka kerja sama de facto, sambil bekerja dengan tekun dengan kerajaan Malaysia khususnya dalam penerimaan rasmi. Oleh itu, UNCP menerima pelbagai rangka kerja rancangan yang dipersetujui oleh UNSDCF. Dan beberapa agensi PBB membangunkan dokumen program negara yang diperoleh daripada UNSDCF dan sejajar dengan objektifnya. UNSDCF direka bentuk sekitar 4 keutamaan strategik yang sejajar rapat dengan 5P. Yang pertama kali dibentangkan dalam laporan sintesis SDG 2015 oleh Setiausaha Agung. Itu yang pertama, people leaving no one behind, iaitu tidak meninggalkan sesiapa pun di belakang. Planet, environment, climate change and resilience, kelestarian alam sekitar, prosperity, inclusive and sustainable economic growth, kemakmuran, ekonomi inklusif dan kestabilan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan peace, kedamaian, keamanan sosial, cohesion, governance and human rights, dan juga hak asasi manusia. Ini adalah 4 keutamaan strategik yang telah dibentuk dalam menghubungkan semula cabaran pembangunan jangka panjang di Malaysia khususnya. Baik, menghubungkan semula dengan cabaran pembangunan jangka panjang Malaysia, rancangan penghantaran agensi PBB untuk 2022 dan seterusnya, dokumen program negara untuk UNICEF, UNDP dan UNFPA untuk kitaran semasa telah diluluskan oleh kerajaan dan lembaga agensi masing-masing. Ini dan rancangan kerja PBB untuk 2022 terus dirangka oleh objektif UNSDCF dan menyokong sepenuhnya objektif perancangan pembangunan Malaysia seperti yang dinyatakan dalam RMK 12. Rancangan kerja PBB dan penyampaian mereka diselaraskan oleh 6 kumpulan keputusan aktiviti yang ditanyakan untuk tahun akan datang, termasuk people, planet, prosperity, peace, partnership, gender equality dan empowerment of women. Baik, saya kira ini sahaja seperti yang kita ketahui dalam membangunkan ekonomi dan juga memantapkan SDG 8 ini ataupun matlamat pembangunan MAPAN ke-8, iaitu pekerjaan baik dan kemajuan ekonomi, pekerjaan yang layak dan pembangunan ekonomi ini. Pasti pandemik COVID-19 telah menjadi salah satu daripada perkara yang bukan sahaja menghalang, malah melambatkan proses pemantapan yang ingin dilakukan khususnya di Malaysia. Jadi usaha-usaha untuk menyekat wabak ini juga mengurangkan kesan daripada wabak ini sekaligus dapat membangunkan ekonomi Malaysia telah dilaksanakan dengan baik oleh negara Malaysia dengan bantuan PBB khususnya juga WHO daripada tahun 2020 sehingga pada hari ini. Jadi kita berharap agar matlamat penggunaan MAPAN yang ke-8 ini dapat diteruskan ataupun dapat dimantapkan lagi pada tahun-tahun akan datang
Sekian saja daripada saya, Syed Muhammad Rushdi bin Wan Yusuf, 266391 kumpulan Air Kuching. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.